Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu salatu wahdahu wa nasara abdah. A'azza billahu wa zaman ahzab wa wahdahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala bi lisan Musa alaihi salam ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntum ya Rasul kulli khati'atin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada pagi ini kita baca, buatkan sikit dulu. diriwayatkan daripada Anas Rolling dia. radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyita salasatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengantar akan manusia ini tadi ketika dibawa ke kuburan adalah 3 perkara. yakni yang membawa kita menghantar jenazah seseorang ketika dibawa ke tanah perkuburan ada 3 macam ataupun ada 3 perkara yang menghantar jenazah apabila jenazah tadi dibawa ke tanah perkuburan. Apa dia? Ahluhu. Yang pertamanya yang membawa kepada seseorang jenazah ke tanah perkuburan pertamanya adalah ahli keluarganya, daripada anak-anaknya, daripada adik-beradiknya, daripada sanak saudaranya, menghantar mereka itu dari kuburan akan jenazah kaum kerabatnya sebagai tanda untuk menunjukkan takziah ataupun untuk menunjukkan akan penghormatan untuk dihantar ke tanah perkuburan. Kemudiannya yang kedua, yang menghantar seseorang tadi ke tanah perkuburan adalah wamaluhu, yakni hartanya. Ada hartanya daripada kenderaan dibawa ke kubur. Ada hartanya daripada sedikit sebanyak seperti daripada pakaiannya akan membawa juga dia ke kubur. Dan kemudiannya yang ketiga yang membawa mereka ke kubur ialah wa amaluhu, yakni amalan-amalan yang dilakukan. Sama ada amalan dia amalan yang baik ataupun amalan yang tidak baik. Apa saja yang kita kerjakan di dunia ini tadi adalah terbahagi kepada 2. Sama ada pekerjaan kita adalah pekerjaan yang baik ataupun pekerjaan kita adalah pekerjaan yang tidak baik. Baik dan tidak baik itu tadi adalah berdasarkan kepada pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum Islam
yang dipanggil sebagai syara' itu tadi. Apabila ia menepati kehendak hukum Islam ataupun ia menepati kehendak agama yang mana disuruh buat perkara itu tadi, maka itu dipanggil sebagai amalan-amalan yang baik. Sekiranya apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan tadi tidak bertepatan ataupun dilarang oleh agama, walaupun dilihat sebagai bagus, walaupun ditengok sebagai perkara yang wajar, tetapi sekiranya ia bertentangan daripada perintah agama, maka ia dikira sebagai amalan yang tidak baik. Maka amalan ini tadilah yang akan juga menemani ataupun yang akan mengantar jenazah kepada kubur yang akan disemadikan buat sementara waktu. Pertamanya adalah keluarganya, yang keduanya adalah daripada hartanya, yang ketiganya adalah daripada amalan yang dilakukan hidup di dunia ini tadi. Hartanya tadi, apabila dia dikeluarkan ataupun digunakan hartanya tadi untuk faedah agama, maka hartanya tadi menjadi amalan yang soleh. Kalau selagi hartanya tadi tidak digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, hartanya tadi belum lagi milik dia yang sempurna. Walaupun dia ada harta yang begitu banyak dalam simpanan, walaupun dia ada uang ringgit yang begitu banyak dalam tabungan, tetapi apabila ia belum lagi digunakan akan harta tadi bagi tujuan faedah ketaatan kepada Allah, maka hartanya tadi belum lagi miliknya. Tetapi hartanya tadi akan menjadi miliknya apabila hartanya tadi digunakan untuk tujuan ketaatan Allah ataupun untuk tujuan ketaatan kepada perintah Allah. Maka apabila dia tadi membuat amalan yang soleh dengan menggunakan hartanya, maka hartanya tadi ditukar menjadi amalan yang soleh untuk diri seseorang tadi. Nah, pada ketika itu tadi hartanya tadi menjadi miliknya, kerana hartanya tadi menjadi amalan soleh baginya. Tetapi hartanya tadi yang belum digunakan untuk amalan soleh kepada Allah Ta'ala, belum tentu harta tadi menjadi miliknya. Maka itulah yang dikatakan amalan-amalan yang membawa manusia tadi ke tanah perkuburan. Fayarji, maka kata Nabi SAW seterusnya, Fayarji, maka daripada tiga-tiga tadi, mana satu yang ikut bersama masuk kubur, mana satu yang akan balik semula. Kalau ada kereta, bawa balik semula ke rumah. Kalau ada anak ataupun ahli keluarga, kaum kerabat, adik-beradik, apabila telah ditambus sahaja kita ni tadi, maka mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Yang dekat, pulang pada tempat yang dekat. Yang jauh, pulang kepada tempat yang jauh. Masing-masing pulang kembali, kerana mereka ada tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh mengabaikan keluarga, tidak boleh mengabaikan tanggungjawab. Maka mereka balik ke tempat masing-masing untuk melaksanakan amanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meneruskan penghidupan sebelum mereka tadi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tadi hidup dalam pergiliran, bergilir nak masuk kepada suatu, macam nak masuk kepada suatu pertunjukan. Bila tiket dah nak masuk tadi gilir. Kalau kita pergi kat bank, maka kita ambil nombor, kemudian kita duduk, maka nanti nombor kita akan muncul. Apabila bunyi ketekan, maka kita pun pergi di kaunter. Kita tengah tunggu giliran. Semasa kita tunggu giliran ni tadi, Allah Ta'ala perintahkan kamu hidup di dunia tadi beribadat kepada Allah.
belum tiba masanya, kamu ni tadi dipanggil balik ke hadapanku. Di mana manusia ni tadi punca dia hidup selepas kematian tadi, sama ada dia baik atau buruk, punca dia adalah sebab tu hidup kat dunia ni tadi. Kerana pada waktu alam roh, suatu manusia dalam alam roh semuanya beriman. Apabila Allah Ta'ala himpunkan akan manusia di alam arwah untuk ditanya siapakah Tuhan kepada mereka, dalam Al-Quran disebut alastu bi rabbikum. Roh semua, aku nak tanya, sebelum kau tadi dihantar ke dunia tadi, siapakah Tuhan kamu? Lalu maka ramai-ramai semua jawab, semua roh menjawab, bala syahidna. Bahkan kami menyaksi, wahai Allah, sesungguhnya engkaulah Tuhan kami. Semua roh menjawab akan jawaban yang sama, yakni beriman kepada Allah Ta'ala. Maka di alam arwah tadi, lama mana kita pun tak tahu, tetapi yang kita disyaratkan lamanya tadi lebih lama daripada alam dunia ini. Kemudian kita akan masuk kepada alam dunia, lepas tu alam kubur, lepas tu alam akhirat. Alam kubur tadi terlebih lama lagi juga daripada alam dunia. Alam akhirat lama juga daripada alam dunia. Di antara alam-alam yang dilalui pengembaraan kita ni tadi, alam dunia di antaranya yang terlalu singkat, tetapi oleh kerana belas kasihan Allah Ta'ala, maka dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala yang dikira hanya pada alam dunia ini, pada alam arwah semua manusia beriman, pada alam kubur semua manusia beriman, walaupun kat dunia jadi kafir. Pada alam akhirat terlebih lagi mereka beriman. Apa makna beriman? Mereka tadi mengesahkan Allah Ta'ala. Masuk kubur semuanya beriman. Masuk ahli alam akhirat semuanya beriman. Yang dulunya digelar mereka tadi Fir'aun, dinamakan mereka itu Haman, disebut namanya sebagai Korun, disebut namanya sebagai Abu Jahal, Abu Lahab. Masuk kubur mereka mengimani Allah Ta'ala. Alam barzah mereka mengimani Allah Ta'ala. Alam arwah semuanya mengimani Allah Ta'ala. Tetapi hidup kat dunia ini tadilah yang akan menentukan. Dan iman kepada Allah Ta'ala tidak boleh putus. Di alam arwah, di alam dunia, di alam kubur, di alam akhirat tidak boleh putus iman kepada Allah Ta'ala. Di alam arwah, alhamdulillah tak ada masalah. Di alam kubur, di alam arwah, di alam kubur dan di alam akhirat. Tetapi di alam dunia ini tadi, kerana keimanan itu tadi bermakna pada alam dunia ini. Walaupun mereka balik ke alam barzah, mereka beriman kepada Allah Ta'ala, di alam dunia mereka kufur, mereka telah putus imannya kepada Allah Ta'ala, dan mereka disiksa dengan sebab kekufuran mereka yang mereka buat di alam dunia. Begitulah perjalanan manusia yang panjang yang ditentukan akhirnya tadi di alam dunia ini, yang begitu singkat, sekitar 60 tahun, sekitar 70 tahun, sekitar 80 tahun. Maka dalam keadaan di alam dunia ini tadilah menentukan kehidupan kita. Sama ada menjadi ashabul yamin, sama ada golongan kanan, ataupun menjadi ashabus shimal, na'udzubillah, menjadi golongan kiri, menjadi golongan hamdul syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ataupun hamdul kafur, hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi mana manusia tadi ada iman kat dunia ini tadi, akhirnya dakhalal jannah, masuk surga. Oleh kerana ada kesilapan hidup kat dunia,
maka di hari akhirat mereka akan dihukum di atas kesilapan mereka hidupkan. Maka sebab itulah kepahaman Ahlussunnah wal Jamaah, selagi ada iman dan mati dalam iman, maka akhirnya seseorang tadi akan tetap masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Fayajid, maka yang akan kembali daripada tiga itu apa dia? Isnani, dua yang balik daripada tiga yang menghantar kita ke kuburan. Dua saja. Dan kemudian apakah yang tinggal? Maka Nabi SAW, wayabqa wahidun, yang kekal bersama dengan seseorang tadi di alam kubur, di alam barzakh, adalah satu. Yang balik semula dua. Yarji, maka yang balik tadi adalah ahluhu wa maluhu, hartanya, ahli keluarganya dan hartanya balik semula. Balik semula, tidak ikut sekali. Wa yabqa, dan yang kekal bersamanya amaluhu, yakni amalan soleh. Maka inilah tadi kesudahan persahabatan kita dengan tiga perkara ini. Persahabatan kita dengan ahli keluarga, persahabatan kita dengan harta benda, termasuklah harta benda tadi pangkat, termasuklah dalam keluarga tadi sanak saudara, dan persahabatan kita dengan amalan-amalan kita. Maka pertanyaan, siapakah teman setia? Siapakah sahabat yang setia kepada kita? Istri yang kita cintai, dan juga anak-anak yang kita kasih. Mereka hanya dapat mengantar kita sampai kepada tanah kubur, dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal dan sedih kepada kita melihat badan kita terkujur sejuk di liang kubur, dihalakan kepada kiblat, sayu kaum keluarga kita, sayu jiran tetangga kita. Dulunya orang yang dalam kubur itulah tempat kita bersenda, bergurau. Dulunya orang yang duduk dalam kubur tempat kita bergantung bagi anak. Dulunya orang yang dalam kubur tadi tempat kita menumpang kasih bagi istri ataupun suami. Bagi kaum kerabat, orang yang dalam kubur tadi pernah hidup, sama ada susah ataupun senang dengan mereka, mereka telah kembali sayu kita melihat. Dalam keadaan sayu kita melihat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita, yang menjadi sunyi kat kubur. Walaupun tak masuk sekali duduk atas saja pun tak apa. Tak ada yang sanggup. Kerana mereka akan pulang setelah mereka menimbuni kita dengan tanah ke atas liang kubur di mana tempat kita tadi diletakkan. Begitu juga harta yang kita kumpulkan dengan kita membanting tulang kita dan memeras keringat kita, bahkan terkadang kita mempertaruhkan nyawa kita untuk mencari harta. Semuanya itu tadi kita akan tinggalkan untuk waris kita. Mudah-mudahan waris kita menggunakan harta peninggalan kita untuk sampai taat kepada Allah Ta'ala. Mereka yang mempusakai, menikmatinya akan harta yang ditinggalkan. Sedangkan yang akan ditanya tentang harta tadi adalah kita. Mereka yang mempusakai, mereka yang menggunakan harta kita kat dunia, sedangkan yang ditanya tentang harta adalah kita. Maka dengan sebab itulah, maka akan ditanya tentang harta dalam satu hadis yang lain, di mana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu membelanjakannya. Yang ditanya kita. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai rancangan,
yang perancangan bagi negeri akhirat, maka itu adalah orang yang bijak. Orang yang merancang, walaupun dia belum sampai pada hari akhirat, tetapi dia telah merancang akan kehidupan hari akhirat. Maka itulah orang yang dipanggil bijak di sini dan bijak di sana. Mereka bijak di sini kerana ada ilmu pengetahuan. Mereka hidup kat dunia, memanfaatkan kehidupan dunia. Daripada manfaat kehidupan dunia, mereka beroleh kemudahan hidup di dunia, dapat harta dan seumpamanya, maka mereka mendapat manfaat daripada apa yang mereka laksanakan di dunia. Ada ilmu pengurusan, ilmu sains, ilmu engineer, ilmu komputer, ilmu account. Mereka menggunakan ilmu tadi untuk mengambil manfaat di dunia. Maka itu bijak sini. Maka bijak di sana bagaimana? Apabila mereka tadi boleh menggunakan peluang-peluang hidup, peluang-peluang di sini, yakni di dunia, untuk kemudahan di hari akhirat, yakni di sana. Maka itu yang dipanggil orang yang bijak di sana. Maka kita sepatutnya menjadi orang yang bijak di sini dan juga bijak di sana, yakni bijak dalam rancangan kita bagi menuju negeri hari akhirat, yang mana kita sudah barang pastikan tentu menuju kepada hari akhirat. Perancangan yang kita buat kat dunia ini tadi adalah perancangan untuk kita sementara waktu yang kita tinggalkan. Tetapi kita membuat perancangan kat dunia ini tadi seolah-olah kita tadi tidak akan meninggalkan dunia. Kita tidak melihat bahawa negeri akhirat kita tadi adalah yang terbaik, sehingga kita tadi ada di kalangan manusia tidak membuat perancangan untuk menuju hari akhirat. Kerana apa? Kerana perancangan hari akhirat tadi di antaranya perlulah persiapan dan persediaan. Di antara persiapan persediaan adalah menghadapi kematian sebelum tiba saatnya kematian. Bersiap-siap kita menghadapi suatu saat yang sebelum tiba saatnya. Maka orang yang dipanggil orang yang cerdik. Begitu juga ahli dunia. Kalau mereka tadi merancang untuk satu kesusahan yang akan dihadapi beberapa tahun akan datang, maka kita tahu bahawa orang cerdik, kerana dia boleh mempersiapkan diri kepada tahun 2-3 tahun ataupun 2-3 bulan akan datang yang akan susah. Maka kita kata mereka itu cerdik. Tapi cerdik yang sebenarnya adalah mereka mempunyai perancangan bagi negeri akhirat, bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya kematian datang. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan. Mereka akan terpedaya dengan angan-angan mereka. Mereka yang terpedaya lagi adalah yang keduanya adalah mereka yang mengejar dunia dan menimbulkan harta tanpa mereka berfikir untuk menggunakan harta kepada jalan akhirat. Akhirnya mereka tiba-tiba mati dalam keadaan mereka tidak sempat menggunakan harta yang timbul. Maka dia terpedaya dengan harta dunia. Dia terpedaya dengan mengejar keduniaan, sehingga tidak sempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat pergi surau, tidak sempat pergi masjid, tidak sempat pergi menuntut ilmu pengetahuan, sehingga membiarkan dirinya tidak paham dalam ibadat kepada Allah, sehingga membiarkan diri dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebab mengejar harta maupun menimbun harta. Bukannya kita dilarang untuk mencari harta, tidak. Kita diperintah mencari harta untuk kegunaan hidup kita, kerana harta tadi penting untuk mengerjakan amal ibadah. Kerana harta ini penting untuk menyokong kita kepada ibadat kepada Allah Ta'ala, seperti haji, seperti berpuasa, seperti zakat, seperti sembahyang sekalipun. Di antara sembahyang tadi yang menjadi syarat sah sembahyang adalah menutup aurat.
pakaian. Maka pada ketika itu tadi harta yang jadi sokongan kepada kita untuk kita beramal dan beribadah. Tetapi ada orang yang menimbun, mengira hartanya, akhirnya harta tadi tidak disempat digunakan untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan inilah orang yang tertipu dengan dunia. Maka Imam Ghazali menyatakan di antara 4 perkara ataupun 4 keadaan yang menjadi musuh ataupun yang menghalang-halang seseorang untuk beribadat kepada Allah Ta'ala adalah di antaranya dunia. Maka apabila tiba saat kematian bagi orang yang terpedaya ini tadi, tiba saat kematian, Allah Ta'ala tak beritahu kita mati bila. Tak dibagi tahu, tak ada surat postman datang kau mati esok tahu. Tak ada. Tapi tanda-tanda kematian itu jelas. Di antara tanda-tanda kematian itu tadi adalah umur kita makin meningkat, sakit sana sini, lupa, yang ingat jadi lupa. Dan kemudian kalau tanda kematian, sahabat kita, rakan kita, orang yang paling baik dengan kita pun ada di kalangan yang telah pergi menemui Allah Ta'ala. Akhirnya sampai saat kematian barulah dia menyadari Allah. Begitulah. Dan apabila dia dah mengalami kematian, barulah berazam untuk berbuat kebajikan. Sampai kepada hari akhirat pun dia berazam nak buat amalan soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mu'minun. Baru berazam nak buat amal soleh setelah melihat akan gelojak api neraka, setelah mendengar akan pekikan-pekikan di dalam api neraka, mendengar itu tadi, farji'na, ya Allah kembalikan kami. Kembalikan kami ke mana? Tempat untuk beramal yang hanya ada di dunia ini tadi. Farji'na, ya Allah kembalikan kami. Untuk apa kamu nak balik? Nak amal. Untuk kami beramal. Amalan jenis macam mana? Amalan soleh. Yang nak beramal dengan amalan-amalan soleh, barulah dia berazam sungguh-sungguh. Maka sebab itulah di antara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tadi, kita juga beriman dengan perkara-perkara gaib, yakni disifatkan akan balasan baik dan buruk tadi tidak dinampakkan. Sembahyang berjemaah yang dikatakan kelebihan, di antaranya ada 27 kelebihan pahala tadi, tidak dinampakkan. Pergi masuk soft tak nampak, balik pun tak nampak apa-apa. Isteri tanya kat rumah, bang dapat RM20 bang? Tak dapat. Tak ada. Kerana ia adalah ujian kepada manusia. Sama ada betul dia tadi yakin kepada Allah Ta'ala tak ujian. Maka mereka nak berbuat azam, nak buat kebajikan. Ini sifat orang yang terpedaya. Orang yang beriman, dia dah tengok surga tadi, tak nak dah balik ke dunia. Tak nak balik dah. Maka yakin kepada amalan soleh tadi di suatu tempat yang tidak diperlukan lagi, yakni di alam akhirat, bukan masuk untuk beramal. Namun pada waktu itu sudah lambat, tidak berguna lagi. Penyesalan yang bagaimanapun tidak berguna lagi. Semua manusia menyesal. Apabila sampai ke hari akhirat, ada masa tidak digunakan, ada kesehatan tidak digunakan, ada rezeki tidak dimanfaatkan, ada ilmu tidak dipraktikkan. Semuanya menyesal kepada kehidupan di dunia tadi, kenapa tidak digunakan. Maka oleh kerana itu, hendaklah kita memperbanyakkan buat kebajikan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Buatlah bekalan akhirat. Sedaya upaya yang ada kemampuan kita hidup di dunia ini,
banyaklah bekalan di hari akhirat. Di antaranya kita rajin bersedekah, suka menerima, suka beribadat, kerana semuanya tadi adalah bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang perjalanan dia begitu jauh sekali. Yang perjalanan ini menjadi memerlukan masa yang lama. Sudah tentu barang yang munasabah apabila perjalanan jauh memerlukan kepada bekalan yang banyak. Kalau kita pergi haji itu 40 hari pun banyak tinggalkan kepada anak-anak. Ini abah bagi duit ni tinggal 4,000. Ini kerja yang kau berikan sekian hari kau penuhkan. Ini bayar bas tadi. Begitulah kita. Tapi pada bekalan yang jauh kita beramal tidak sungguh-sungguh. Dalam keadaan kita tadi melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dalam keadaan tidak berkendak, terkadang kita tidak ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Terkadang yang lebih dahsyat kita memusuhi pula akan perintah Allah Ta'ala. Walhal tidak ada lain bekalan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai mana? Ini dia buat posisi ni. Ini kalau lama Baik, Ustaz berapa? aku kerja di lain. Ha? Kedua lagi. Ini jalan tak bergerak nama dia. Oh, dulu ada kita sekarang dulu ada garis tempat. Itu mungkin barangkali di garis tempat tadi. Apa yang surat 2? Bukan sampai surat 2. Baru surat 2. Habis dah? 3 sampai mana? 3 sampai mana? 2 lagi? Oh, yang 3 tu nak cepat habis. Ha? Ja'alallahu wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi kita telah membicarakan tentang khutbah ataupun mukadimah kita. Kita telah membicarakan akan tasawur kepada sembahyang tadi yang diceritakan oleh musannif, yakni pengarang kitab tadi, pada kelebihan sembahyang. Dan pada sembahyang tadi akan menjadikan dalam sembahyang tadi martabat seseorang tadi naik, ataupun keimanan seseorang tadi akan naik. Maka di antara faedah sembahyang tadi dapat kita ni tadi berhadap ataupun berbisik-bisik ataupun berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah di antaranya ketinggian sembahyang, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan akan sebutan sembahyang tadi akan yang datang pada sebutannya. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, dalam ibadat ini tadi tidak ada yang bersifat kerugian. Kalau ibadat ini ada sifat kerugian, nescaya itu menunjukkan sifat memahami Allah Ta'ala, kerana dia menciptakan suatu perkara yang tidak untuk. Maka ini asas tauhid kita. Kalau orang tadi meninggalkan sembahyang dengan sebab dia melihat keuntungan dunia, seperti contoh kebiasaan yang bersekitar dekat pemandangan kita seperti pasar malam, sampai meninggalkan. Kalau ada kita tidak menuduh. Kita ambil contoh pada ketika itu kerana mudahnya pada meninggal sembahyang dengan sebab asyik dan sibuk pada ikhtiar ini. Maka sampai tercampak dalam pemikiran mereka, kalau aku tinggal sembahyang nanti pelanggan lari
pelanggan tidak masuk, maka tidak dapat untung. Maknanya sudah ada satu kepahaman kepada dia bahawa ibadat tadi merugikan. Sudah ada kepahaman kepada dia melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala tadi ada rugi dia. Melaksanakan syariat Allah Ta'ala ini ada rugi dia. Dia telah mencampakkan kepada Allah satu sifat yang merendahkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Seolah-olahnya Allah Ta'ala menyuruh kita ibadat, kita tak pandai Allah Ta'ala kerana buat ibadat itu ada ruginya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Hei Muhammad SAW, perintahkanlah kepada ahli keluargamu dengan mengerjakan sembahyang. Dengan maksud perintahkanlah orang yang beriman untuk mendirikan sembahyang. Dimulakan dengan amar kat sana. Perintahkan. Sehingga kan disebut dalam kitab, bagi anak-anak yang dah mumayyiz diwajibkan kepada kita menyuruh mereka sembahyang. Sama ada mereka sembahyang tak sembahyang itu lain cerita, tapi bagi kita diwajibkan menyuruh mereka sembahyang. Apabila dah mumayyiz itu tadi, sekitar kita kata 5 tahun contoh umpamanya, wajib bagi seorang ayah tadi menyuruh mereka sembahyang. Disebut dalam kitab. Mereka buat tak buat itu tadi itu cerita lain. Tetapi bagi kita wajib hukum dia menyuruh anak kita sembahyang. Sehingga pada umur 10 tahun diperintah kita memukul anak kita supaya apabila mereka ingkar sembahyang. Apabila sudah mereka balik boleh diancam. Abah nak keluar kau daripada rumah sembahyang. Abah tak nak bagilah bantuan kewangan apabila kau belajar. Tak nak bayarkan tu tidak. Begitulah sampai seterusnya. Menunjukkan bahawa sembahyang tadi disuruh buat wasqabir 'alaiha, dan kemudian bersabar dalam menyuruh pada sembahyang, dan bersabar pada mendirikan sembahyang. Sabar. Kerana apabila sembahyang tertutup semua pintu nafsu, nak untung berniaga tak boleh dalam sembahyang, kena berhenti. Nak cari keuntungan dunia, apabila sembahyang, pada masa sembahyang, keuntungan dunia kena berhentikan. Apa-apa sifat tadi seperti perniagaan, seperti perbincangan tadi, jangan sampai pada melewati sembahyang hingga gugur sembahyang daripada waktunya. Begitu sekali. Kemudiannya, la nas'aluka rizqan. Tidaklah sebenarnya aku minta rezeki dengan sebab kamu sembahyang itu kerajaan aku bertambah kuat. Oleh kerana kamu sembahyang tadi seolah kamu bagi cukai kepada kerajaan, makin banyak harta kerajaan. Makin banyak harta kerajaan Allah Ta'ala. Adakah dengan kamu tadi buat apa? Buat kebajikan, buat taat, makin untung Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada maksud. Kalau kita ya untuk kita jadi menang, kita berhajat sokongan orang. Kalau orang tak sokong kita, kita tidak boleh. Tapi Allah Ta'ala tidak berhajat, la nas'aluka rizqan. Tidaklah aku berhajat rezeki daripada kamu. Engkau tidak bagi rezeki kepada aku, kata Allah Ta'ala. Taat kita tadi tidak ada. Menambahkan kekayaan, menambahkan keagungan Allah. Tidak taatnya kita kepada Allah pun tidak merugikan Allah Ta'ala. Kita kalau berniaga, apabila ada umat ataupun staf kita curi harta syarikat, rugi kita. Tapi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa yang manusia tadi amalkan dan apa yang manusia tadi maksiatkan. Baik dan buruk amalan kita ini adalah untuk kita. Maka kata Allah Ta'ala, nahnu narzuquka. Bahkan akulah yang bagi rezeki kepada kamu. Kau tak yakinkah aku bagi rezeki kepada kamu sehingga kamu sanggup meninggalkan ajaran aku dan suruhan aku, seolah-olah ajaran aku menjadi lemah,
Ini krisis keyakinan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquka, aku yang bagi rezeki kepada kamu. Aku yang membuka pintu manusia untuk memberi rezeki kepada kamu. Datang pelaburan, aku yang memiliki hati mereka. Aku yang menumbuhkan tanam-tanaman daripada tanah. Aku yang membesarkan pokok sawit ke, aku yang membesarkan anakku, yang menumbuhkan buah-buahnya, aku, kata Allah Ta'ala. Aku yang bagi rezeki kepada kamu. Maka inilah keyakinan yang sebeginilah yang susah untuk dipahami oleh manusia. Oleh kerana mereka tadi telah digauli dengan suatu fenomena daripada dahulu dengan mengagungkan kebenaran. Maka inilah yang dipanggil sebagai sistem sekularisme. Sistem yang memisahkan agama dengan dunia. Sehingga terkadang dia tadi menurunkan derajat agama dengan sebab hendak kepada dunia. Inilah yang diasah oleh masyarakat Islam kepada masyarakat Islam selepas kejatuhan Empayar Khilafah Utsmaniyah itu. Serangan-serangan yang begitu dahsyat yang memensongkan pemikiran manusia supaya beralih daripada tauhid kepada Allah, yakin kepada urusan mereka di dunia ini. Yang inilah yang menghasilkan kemalangan dan kelemahan yang besar kepada umat Islam. Telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alana Allah, menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ja'alana Allah, menjadikan kami, ja'alana, menjadikan kami oleh Allah, wa iyyakum, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan juga kamu. Ini kata musannif, maknanya aku yang menjadikan Allah, kau juga Allah Ta'ala yang menjadikan. Maknanya kita sama-sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Nabi juga Allah, yang menjadikan yang menjadikan akan umat manusia juga Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan. Minal muhafizin, daripada orang-orang yang muhafiz, yang memelihara, menjaga ala shalah, atas sembahyang. Atas sembahyang bermakna sembahyang 5 waktu. Al-muqimin, al-muqimina laha, yakni apabila dia sembahyang tadi, dia menjadi orang yang tetap dalam mendirikan sembahyang. Al-khashina fiha, dan kemudiannya apabila dia sembahyang tadi, dia sembahyang pada, dia khusyuk dalam sembahyang. Ad-daimina 'alaiha, dan kemudiannya ad-daimina 'alaiha, tetap ke atas sembahyang itu tadi akan anggota tubuh dia, sama ada zahir atau batin. Fa bizalika amarullah, Fabizalika amarallahu ibadahul mu'minin, yakni bagi kita ini tadi diperintahkan mengerjakan sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala akan setiap orang yang kasih kepada sembahyang, bagi orang yang ada iman, fi kitabihi, dalam kitabnya, yang dalam Al-Quranul Karim, wasafahum, dan mensifatkan baginya tadi, dan disifatkan orang-orang yang sembahyang tadi macam ni. Faqala Allah Ta'ala, hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah atas kamu sembahyang, dan juga peliharalah atas kamu sembahyang wusta, wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang memelihara atas sembahyang 5 waktu. Ini juga adalah makam doa. Ini juga adalah pada makam doa.
Ini pada makam kita ni tadi, musallih tadi berdoa juga pada makamnya tadi. Maknanya kita ni sentiasa kepada mengingat akan kesedapan hari akhirat. Di antara orang yang mengingat kepada kesedapan hari akhirat, dia ni tadi adalah memelihara atas sembahyang yang lima waktu. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita daripada golongan yang memeliharakan sembahyang lima waktu, sebagaimana doa yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS untuk mendoakan akan zuriat-zuriat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang tetap menunaikan sembahyang. Wa min zurriyyati, dan juga ya Allah adalah kiranya bagi tetap juga mendirikan sembahyang bagi zuriat-zuriat. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankanlah akan doa daripada aku, kata Nabi Ibrahim AS dalam Al-Quran. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang memelihara akan sembahyang yang lima waktu. Memelihara bukan saja memelihara mengikut martabat. Kalau kita orang awam, peliharalah sembahyang tadi dengan makna memelihara waktu. Kalau kita orang awam kita pelihara sembahyang tadi dengan memelihara waktu. Kalau naik darajat sedikit, maka kat sana kita sudah pelihara akan apa saja yang ada kelakuan-kelakuan rukun sembahyang itu supaya ditetapkan dan ditepatkan. Dari segi bacaan Fatihah, dari segi rukuk, sujud, iktidal, tumakninah, dipertempatkan kerana sembahyang tadi ada yang disebut sebagai kesempurnaan, yakni benda-benda yang tepat, tetap. Untuk umpamanya, kalau ada dua tiang begitu, maka kita tidak boleh longgar-longgar. Tidak boleh longgar-longgar. Kalau ada dua tiang begitu, mesti pak tetap terus. Tidak boleh longgar-longgar. Maka sembahyang itu macam itu juga lah. Dia ada satu perbuatan yang tepat dan tetap, yang menjadikan kita tidak goyang-goyang pada tauhid kepada Allah Ta'ala. Nah, sembahyang yang tidak goyang-goyang ini tadilah yang boleh melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita akan diuji dalam hidup kita. Kalau kita dalam bangunan, ada hujan, ribut, petir, kita duduk tenang, aman. Walaupun kat luar tu dangkung-dangkung, walaupun kat luar tu kilat sambung menyambung, kita duduk kat dalam rahsia kita ni tadi selamat daripada ancaman. Dalam keadaan hujan curah-curah, kita duduk sedap pada ni. Tapi kalau itu tadi tiang tadi dia belum so sikit sana, oh dia tak menang. Walaupun dia punya tiang tadi dicat dengan cat emas, diletakkan hutan berlian, tapi apabila gelongsor sana, gelongsor sini ditiup angin, itu bukan tempat kita nak berlindung. Itu bukan faedah kepada tempat berlindung, bahaya tu. Lebih baik aku kena hujan petir daripada aku berlindung kat tempat macam ni. Tak boleh. Maka begitulah kita minta supaya kita menjadi orang yang memelihara sembahyang lima waktu. Dan kemudiannya apabila kita faham dengan ilmu, menjadikan kita tadi bertambah menghayati akan sembahyang dengan sebab ilmu, maka kita akhirnya cuba mengkhusyukkan hati kita. Dia tidak boleh datang kau nak khusyuk tanpa panduan ilmu, kerana kita berbuat ibadat tadi atas kepahaman kita kepada ilmu. Kalau kita tidak pernah berilmu, maka kita sembahyang tadi macam dululah, jadi ikut orang ni. Bacaan tak hirau, tumakninah tidak hirau. Apabila kita belajar, kita menjadi orang yang memelihara pula pada bacaan, pada tumakninah, pada rukun-rukun sembahyang. Kita menuntut ilmu lagi, maka kita menjadi orang yang hendak menjaga hati pula. Kerana dengan syarat untuk sembahyang tadi diberikan pahala yang banyak adalah hati kita dalam sembahyang. Oh, kita pun mulalah menjaga hati kita.
supaya tetap dalam sembahyang. Diberi ilmu lagi, maka kita rajin untuk sembahyang malam. Kerana sembahyang malam kelebihannya adalah besar, maka itu semua didorong oleh ilmu pengetahuan. Maka sebab itu ilmu pengetahuan wajib dituntut. Barang yang wajib jadi ada sangat-sangat penting dalam hidup. Sebab tidak boleh ditinggalkan akan ilmu pengetahuan. Dan orang yang mungkin bagi sembahyang, jadi orang yang mendirikan dan memelihara akan dia sembahyang, tetap mendirikan sembahyang. Bukannya sekejap sembahyang, sakit perut tak sembahyang, sakit gigi tak sembahyang, masuk hospital sakit kulit tak sembahyang. Kita berdoa kepada orang yang diuji ini tadi, kita pun belum tentu. Kita pun mungkin tak pernah masuk hospital. Cuma kita berdoa atas sifat persaudaraan, supaya mereka ini tadi kembali kepada Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, bila Allah kena uji, kita masih kekal pada melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Dan tetap dalam ujian tadi kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka kita mendirikan dan memelihara akan dia. Kita memelihara akan sembahyang tadi. Maknanya memelihara tadi macam mana? Apabila kita mendirikan sembahyang, pelihara rukun, pelihara syarat-syarat sah sembahyang, pelihara akan sunat sama abad lamun hayah, pelihara akan hati kita, supaya dengan pemeliharaan tadi menjadilah sembahyang tadi dengan sebenar-benar, yakni perhubungan manusia dengan Tuhan, supaya mencapai hasil kepada maksud sembahyang. Kita ada telefon ni tadi, taklah telefon saya, telefon tuan-tuan 1,000, 2,000 tadi, cantik contoh bang. Kemudian dia beli telefon mahal, tetapi tak masuk line. Yang lebih duka cita tadi, bateri pun tak ada. Adakah manfaat kepada kita beli, kita ada telefon tadi? Sudah tentu tidak mencapai kepada hasil, kepada tujuan kita beli, melainkan hanya dia nak menyombong diri saya. Begitu juga pada sembahyang, tidak akan hasil maksud pada sembahyang tadi. Kalau sembahyang tadi tidak didirikan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan pemeliharaan, dia tidak akan berlaku sembahyang dan tidak akan mencapai maksud sembahyang, walaupun kita mendirikan sembahyang. Maka dengan sebab itulah para diri kita insaf bahawa apa yang kita pegang ni, telefon dia boleh selfie, boleh 3G, boleh GPS, boleh X-ray orang. Telefon dia tadi kan kelebihan dia, boleh X-ray orang, boleh apa, dengar apa semut pun bercakap, kita boleh dengar. Contoh telefon macam tu kan, tadi. Kemudiannya boleh kata akan hujan esok, boleh beritahu telefon. Kemudian telefon pun boleh tolong kita, kau nak tak ada duit tau, contoh telefon bagi tahu. Sampai macam tu sekali maksud telefon. Tetapi kita gunakan telefon tadi hanyalah apa dia? Hanyalah apa? Tengok waktu dia. Alal banyak lagi manfaat pada telefon. Tidak digunakan sepenuhnya. Duk poket hari-hari, duk gelek sana, gelek sini. Tetapi manfaat dia tadi belum digunakan. Kerana apa? Ketidakpahaman. Beli telefon tak baca dia punya manual prosedur dia, tak tahu kelebihan telefon ni. Dia picit, dia tembak orang macam telefon James Bond. Pencuri masuk rumah dia, dia rasa takut, lari. Padahal telefon dia tadi, apa dia petik, boleh jadikan kaki pencuri tadi tak bergerak. Contoh. Begitu juga sembahyang. Kerana sembahyang tadilah alat yang paling penting sekali kepada para Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad SAW terlebih lagi, sehingga terzahir akan sembahyang tadi kepada bentuk fizikal. Apabila dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ada Nabi SAW sembahyang malam, sampai Aisyah dapat merasa akan kaki Rasulullah SAW merekah, yakni merekah. Terzahir sangat kasihnya Nabi SAW tadi kepada bentuk fisik, sampai merekah kaki Nabi SAW tadi, menunjukkan Nabi SAW kasih kepada mengerjakan sembahyang.
tuan dah tentu tahu Omar. Omar ni Nabi Musyam. Jadi Musyam ni tadi, dia ni tadi, dia sepak batang pisang. Ala yang dah darajat ayah dia, dia sepak batang pinang. Sepak dengan kaki batang pinang tadi. Pumpak sampai pisang tadi lembek dibuatnya. Sampai pinang tadi berlupas akan kulit dia. Tanya kaki dia itu dah kematu atau tak? Kerana disoknya tadi dengan mingat tomoy. Terzahir ke anggota badan dia. Tak kena tumbuh apa semua tu tak terkesah. Terzahir kaki dia dah kematu. Mata dia tadi dia ada perhatiannya meredung kepada matahari. Mata dia. Nanti kan kalau belasan tadi dia masih boleh melihat sasaran. Sampai terzahir, sangat suka dia dengan tomoy. Sampai terzahir kaki dia kematu. Rasulullah SAW sangat asyik dan sukanya kepada ibadat kepada Allah Ta'ala seperti sembahyang tadi terzahir sampai kakinya bengkak-bengkak. Terzahir kepada sukanya ibadat tadi terzahir kepada bentuk fisik. Sampai macam itu. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum majma'in tadi saja seperti Nabi SAW juga masuk waktu sembahyang, Rasulullah SAW kata kepada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami ya Bilal. Bila masuk saja Bilal azan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum majma'in yang sebelum ini berkata-kata seolah kenal rapat, ada azan dan seolah tak kenal. Makna terzahir kasih kepada sembahyang itu kepada bentuk fisiknya. Kita ada macam itu sampai terzahir. Nampaknya kalau kita ni tadi dalam keadaan yang lain daripada ibadat, kalau itu terzahir kita daripada sembahyang, tinggal sembahyang kita tak rasa apa. Lawan perintah Allah Ta'ala kata Umyam lagi, lawan perintah Allah Ta'ala. Begitulah lawan perintah Allah Ta'ala. Boleh jalan-jalan lagi ronda dunia. Begitulah. Maka mendirikan, memeliharakan dia lagi orang yang khusyuk padanya, yang tetap hati. Dan anggota dalam sembahyang lagi yang mengekalkan atas sembahyang. Mengekalkan atas sembahyang, yakni apa tanda mengekal atas sembahyang? Jadi setiap sudah sembahyang, mencintai ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Allahu Akbar. Di antara bagaimana orang yang begitu asyik dengan sembahyang. Habis saja sembahyang, orang ini disebut mengekalkan sembahyang. Habis saja sembahyang, dia kasih untuk mengerjakan sembahyang yang kedua. Habis sembahyang yang kedua, kasih untuk mengerjakan sembahyang yang ketiga. Maknanya dia berterusan kasih pada mengerjakan sembahyang. Maka itu dikatakan orang yang mengekal di sembahyang. Maka kata ulama seperti kita telah sebut yang lepas, kalau orang tadi sifatnya macam ini, dia mati di antara dua waktu sembahyang, maka seolah-olah kata ulama dia mati dalam sembahyang. Orang yang ada sifat ini, yang mencintai, mengekali sembahyang ini tadi, maka itulah kelebihan dia. Maka sebab itulah kita cuba menghadirkan dalam hati kita lepas sembahyang kasih untuk melaksanakan sembahyang berikutnya, kasih untuk melaksanakan sembahyang berikutnya. Begitu juga kepada ilmu pengetahuan. Bila selepas habis pada ilmu pengetahuan, kasih untuk ilmu, kasih untuk ilmu. Maka kita dimandikan oleh Allah Ta'ala kepada apa yang kita kasih. Kita makasih kepada untuk ilmu, Allah Ta'ala matikan kita dalam kasih kepada dalam keadaan untuk ilmu. Begitu juga lah pada sembahyang terlebih lagi kita mencintai, hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lamanya. Dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni dengan demikian itulah, demikian itu mana demikian tadilah. Demikian itu tadi macam yang sembahyang, orang yang menjaga sembahyang, orang yang memelihara sembahyang, orang yang mukib terhadap sembahyang, orang yang khusyuk dalam sembahyang, orang yang mengekalkan sembahyang. Dengan sifat-sifat yang demikian pula menyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan segala hamba-Nya mukmin. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita sembahyang yang macam ini yang suruh.
Allah Ta'ala sudah kita sembahyang, pada sembahyang mu khusyuk, mu hadirkan hati untuk mu terus ingat untuk menunaikan sembahyang yang berikutnya. Ada mu ketika sembahyang orang yang memelihara sembahyang, sebab itulah sembahyang tadi dikerjakan hari-hari. Disuruh selepas akhir balik dari sampai seruan. Kerana apa? Untuk menghadirkan khusyuk, untuk menghadirkan sebagai orang yang menjadi pemelihara sembahyang. Ini memerlukan latihan. Maknanya nak pelihara sembahyang, sebelumnya tadi kita jaga sembahyang sangat. Dengan ilmu tadi bertambah, sehingga akhirnya kita menjadi pemelihara sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Nah, dalam waktu tadilah kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita hidup, keadaan kita berjuang sungguh-sungguh. Dalam keadaan kita berjuang sungguh-sungguh itulah jadi ambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan mengambil nyawa kita. Ya ayyuhatan rasul mutmainnah, irji'i. Wahai hambaku yang punya nafsu yang benar, marilah kembali kepada. Pada ketika itulah kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Inilah keinginan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Maka dengan sifat itulah menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya, yang di dalam kitab-kitabnya diturunkan rasul-rasul yang terdahulu alaihi wasallam, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang yang tetap mendirikan sembahyang. Dan dengan dia memberikan Allah Subhanahu Wa Taala akan sifat-sifat mereka tadi, yakni memberikan sifat mereka tadi. Maka firman Allah Ta'ala faqala, yakni firman Allah Ta'ala, maka kalau begitu ini hadis kursi. Maka firman Allah Ta'ala, peliharalah oleh kamu akan orang-orang yang mukmin atas sembahyang 5 waktu, dan memeliharakan sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kamu akan taat. Maka dengan salat itu, yaitu sembahyang fardu 5 waktu, yaitu zuhur, ini kita akan sambung. Allah Subhanahu Wa Taala Adam. Kita akan sambung akan datang pada perkataan qala Allah Ta'ala hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dengan makna kat sini, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, pelihara akan oleh kamu orang yang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min al-ilmi, Allahumma ja'alna min al-khair. Allahumma billahi min sholati dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina min rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma sahil ya Allah, sahil umurana fi kulli makan, fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wa min al-riya. Allahumma nabil qulubana taqwa rasulika ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat fi kulli makan, fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-karim wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.